Islam di alam Melayu ini menghargai Hamka itu sebagai satu sosok yang diteladani, dan Hamka itu boleh diterima bukan saja dari kelompok ilmuwan, intelektual, tetapi juga masyarakat kampung sehingga kepada masyarakat kampung di Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, banyak sekali saya belajar pada malam ni, dan izinkan sebelum saya merumuskan, izinkan saya bernostalgia sedikit ya. Kerana tadi tertinggal bab nostalgia tu kerana mengejar masa, tapi ni dah lambat ya. Jadi izinkan sedikit kerana kalau kita sebab sukar sekali menyinggung topik penyatuan umat alam Melayu itu melalui tajuk perempuan tadi ya. Tetapi saya ingin menyinggung penyatuan tadi melalui nostalgia ini. Kerana apa? Waktu Buya Hamka popular tu sehinggalah kepada saat kematiannya awal 80-an tu, di mana saya masih kanak-kanak kecil yang baru pandai mengeja tetapi belum masuk sekolah ya. Dan ketika itu memang suatu hari Buya Hamka pergi dan ada di koran ya, di surat khabar ya, berita tentang Buya Hamka pergi itu diberitahu oleh bapa saya kepada saya bahawa Buya Hamka yang selalu saya dengar kaset-kasetnya tu, masa tu pakai pita rakaman kan, kaset yang dibeli tu, yang ada tali tu lah, yang lama tu kan, itu yang selalu didengar tu sudah meninggal hari ni ya. Itu waktu tu saya masih kecil dan belum sekolah, diberitahu oleh bapa saya, dan bapa saya menyebut bahawa abang kamu yang sulung itu mengambil sempena nama tokoh ini, nama ulama ini. Jadi abang saya namanya Muhammad Abdul Malik ya, kerana mengambil sempena nama Hamka. Dan ibu dan bapa saya sebetulnya penggemar kepada Hamka, dan di rumah saya di kampung memang banyak sekali buku-buku Hamka. Termasuk juga novel-novel. Yang novel terbitan tahun 60-an yang sukar dicari di Malaysia. Pada ketika itu yang ejaannya saya itu dengan J ya, saja. Yang itu Jang ya, yang. Jadi masih ada maksudnya itulah macam mana umat Islam di alam Melayu ini menghargai Hamka itu sebagai satu sosok yang diteladani, dan Hamka itu boleh diterima bukan saja dari kelompok ilmuwan, intelektual, tetapi juga masyarakat kampung sehingga kepada masyarakat kampung di Terengganu. Artinya walaupun orang Terengganu dengan logatnya begitu, tetapi dia boleh faham ya apa yang Hamka terangkan itu melalui kaset-kaset ya yang sampai kepada kami di sini. Baik, untuk rumusan ya Saudara Fazril, saya fikir pada malam ini membuka sedikit ruang untuk kita melihat semula bagaimana ciri istimewa seorang ulama, seorang agamawan, seorang ulama yang ada pada Buya Hamka, yang sukar sekali dicari pada ulama zaman kini. Kerana ulama zaman kini kalau dia berlatar belakangkan harakat Islamiah, dia agak keras. Mungkin bukan Abim lah ya, di luar sana mungkin agak keras ya. Tetapi kenapa Hamka ini sosoknya begitu istimewa? Kerana ada 4 ciri yang saya boleh simpulkan pada malam ini. Yang pertama, ternyata sifatnya itu rentas aliran. Ya, kita tengok macam mana Hamka pada sekitar tahun 70-an 80-an, sewaktu orang mempolemikkan isu sejak daripada pertengahan abad ke-20 mempolemikkan isu baca usolli ataupun tidak usolli sebelum solat kan, maksudnya aliran pertembungan antara aliran kaum muda kaum tua ini. Hamka menyantuninya dengan menjawabnya kepada masyarakat dengan jawapan yang mudah-mudah, dengan bahasa basahan, supaya masyarakat kampung di sana pun boleh faham. Supaya persoalan usolli sebelum solat itu tidak perlu didebatkan. Jadi macam mana Hamka itu walaupun latar belakangnya adalah ulama Muhammadiyah, yang kita faham bahawa mereka beraliran salafi, tapi sifat lunak yang ada pada Hamka itu sebagai seorang da'i, menyantuni keseluruhan aliran itu menyebabkan dia menjadi seorang ulama yang rentas aliran.
Dan kalau kita tengok aliran Salafi yang ada pada Muhammadiyah dan pada sosok Buya Hamka ini bukan Salafi Wahabi Arab Saudi yang kita faham pada hari ini, ya. Kerana pada ketika itu alirannya berkiblatkan kepada aliran Mesir, iaitu Rashid Ridha. Ya, bahkan kewujudan Muhammadiyah itu pada 1912 itu tidak ada kena-mengena dengan Ikhwan, kerana Ikhwan munculnya pada 1928, sedangkan Muhammadiyah muncul lebih awal, iaitu pada awal abad ke-20, 1912. Jadi aliran yang membawa kepada kewujudan Muhammadiyah itu bukan daripada gerakan Islam moden seperti Ikhwan, tetapi bermula dengan gerakan Islah reformis, ya. Kerana itulah sosok Hamka itu lebih kepada seorang yang berciri reformis. Yang pertama, rentas aliran. Yang kedua, simpati dan empati Hamka itu kepada wanita. Selalu kan ulama itu di wataknya keras, kalau dia menjelaskan soal-soal hukum, fiqh dan sebagainya, nampak macam tidak bersimpati dengan perempuan, ya. Tetapi Hamka itu mungkin kerana kajiannya ataupun latar belakangnya yang sentiasa memerhati, ya, observant, sangat memerhati tentang nasib-nasib wanita Minangkabau pada ketika itu, yang ada kalanya tidak mendapat perhatian, ada kalanya tidak mendapat pembelaan, ya. Jadi perasaan itu rasa sifatnya yang sangat sensitif terhadap kehidupan para wanita itu menyebabkan beliau tumbuh sebagai seorang agamawan yang sangat empati dan simpati kepada wanita. Yang ketiga, dia bersifat mahalli, bersifat lokal, ya. Kalau kita tengok kebanyakan ulama sangat peka dengan isu-isu antarabangsa, tetapi kadang-kadang tak nampak isu yang di depan mata, ya, yang bersifat mahalli. Jadi Hamka juga seorang yang bersifat yang sangat peka kepada lokal. Itu terbukti melalui tafsir Al-Azhar, yang mana penjelasannya, kalau ayat-ayat yang berkaitan akidah itu cara penjelasannya sangat rinci. Dia diberikan contoh, misalnya kita menanam padi, kemudian padi tidak menjadi, jadi bagaimana sikap kita terhadap qada dan qadar Allah. Jadi itu semua digambarkan dalam bentuk yang boleh difahami sekalipun oleh kalangan masyarakat yang tidak terpelajar, ya. Itu keistimewaan dia. Dan yang keempat, beliau juga seorang ulama yang merupakan sastrawan. Jadi kerana itulah jiwanya lembut, ya. Jadi saya tidak sempatlah nak menyentuh, walaupun saya ada sediakan sedikit bahan, apakah pembelaan Buya Hamka terhadap wanita dalam novel-novelnya, ya, tetapi tidak sempat nak dibincang pada malam ini, ya, dalam keadilan ilahi, dalam di bawah lindungan Kaabah dan di tenggelamnya kapal Van der Wijk dan sebagainya. Tetapi cukuplah sekadar. Dan yang ciri yang kelima, selain daripada ciri beliau seorang sastrawan, adalah di akhir, ya, data ini saya dapat daripada seorang tokoh tasawuf di Malaysia ini, yang merupakan murid kepada Abah Hanum, ya, yang mendakwa bahawa 2 tahun terakhir sebelum kematian Buya Hamka, tumpuan Buya Hamka walaupun dia seorang yang tinggi ilmunya, yang mendalam sekali kefahaman syariahnya, tetapi memberi tumpuan khusus kepada amalan-amalan rohaniyah, kepada amalan-amalan ruhiyah pada 2 tahun terakhir sebelum ia meninggal, dan dia memberi tumpuan kepada soal tarikat. Betul, ya, dalam kritikannya, dalam singgungannya dalam tasawuf moden, agak keluar sikit dari kebiasaan orang bertarikat tasawuf, tetapi 2 tahun terakhir sebelum Buya Hamka meninggal, tumpuannya diberikan kepada amalan-amalan ruhaniyah dan juga ruhiyah, dan dia mempunyai guru rohani, ya, mengambil tarikat dan mempunyai guru rohani, dan kita tengok itulah 5 ciri yang melengkapkan seorang Hamka sebagai seorang ulama yang sangat lunak dan boleh diterima oleh segenap lapisan masyarakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.